berhutang dan yang memberi hutang masalan menulis hutang piutangnya dengan tiada menulis riba, hanya perjanjian antara keduanya jua berbayar lebih, dan jurutulis tidak tahu perjanjian antara keduanya itu, maka iaitu tiada jadi berdosa tukang tulis, kerana tiada tahu dia akan apa yang di antara keduanya. Tak tahu tak apa. Masalah orang yang mengerjakan riba itu, adakah besar celakanya? Maka di sini didatangkan ringkasan maksud sekalian hadis itu. Dia tak bawa lah hadis sebab banyak sangat. Hadis yang menceritakan tentang malapetaka yang akan menimpa orang yang involved, yang terlibat dengan riba ni banyak. So dia ambil conclusion, dia ambil kesimpulannya sahaja kepada kita. Iaitu ada 15 celaka yang akan mengenainya. 15, subhanallah. 15. Yang pertama, kena ke atas orang yang mengerjakan riba itu kebinasaan dan beberapa penyakit. Kerana riba itu terbilang ia setengah daripada maksiat yang besar. Yang kedua, berkekalan azab Allah ke atasnya dengan azab lempar batu ke dalam mulutnya di hari akhirat. Ini juga sabit daripada hadis. Di hari akhirat itu Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat mai kerekah mulut dia. Mai cekah mulut dia, mai koyak mulut dia, ambil batu-batu neraka lempak masuk dalam perut dia. Kerana dia orang yang memakan riba. Yang ketiganya telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas orang yang membuat riba itu dengan laknat dan jauh daripada rahmat Allah. Yang ini hadis yang kita baca tadi. Maka doa Nabi SAW itu mustajab. Maka tidak dapat tidak. Kena halaulah kamu daripada naungan inayah Tuhan dan belah kesiannya pada hari kiamat. Yang keempatnya, memperbuat riba itu satu dosa yang besar. Maka dia azab orang yang memperbuatnya sebagai azab yang pedih. Tentu dah. Kerana itu dosa besar, azab dia pedih. Yang kelimanya, telah diwajibkan Allah ke atas dirinya sendiri bahawa tiada memasukkan orang yang buat riba itu ke dalam syurga. Yang keenam, orang yang makan riba itu jatuh ke dalam neraka. Maka dilihat beberapa darjat azabnya berbongkah-bongkah mengenai tubuhnya. Bilangannya 73 darjah azab. Sekurang-kurang darjah pada azab itu sebagai mendera orang yang berzina dengan ibunya. Paling common azab ialah azab yang dikenakan kepada seorang laki-laki yang berzina dengan ibu. Ini juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain Nabi sebut, kata dia, ar-riba sab'una baban aisaruha mithlu an yankihar rajulu amahu atau kama qala. Nabi kata riba itu ada 70 pintu neraka yang akan dimasukkan mereka ke dalamnya. Dan serendah-rendah azab yang disediakan pada pintu neraka itu ialah azab yang setimpal seperti mana azab yang dikenakan kepada lelaki yang zina ibunya. Hadis dia. Yang ketujuhnya, pekerjaan riba pada kejinya dan pada besar dosanya lebih besar di sisi Allah daripada mendera 33 orang yang berzina. Maka padalah pada engkau yang mengetahui tentang kekejian zina yang akhirnya itu menjadi mudarat yang besar. Yang ke-8nya, perbuatan riba memberi amaran akan rosak binasa dan sebab bagi kebinasaan dan yang mendatangkan sia-sia dan yang menyebabkan kepapaan dan mensiarkan penyakit-penyakit dan yang menghilangkan keberkatan, yakni barakah. Dan yang dikatakan tidak ada barakah ini bukan pada harta itu sahaja, bahkan Allah boleh tunjuk tidak ada barakah pada benda lain. Allah hilangkan barakah keluarganya. Rumah tangga tidak pernah aman, jiwa tidak pernah tenang, kebahagiaan tak pernah dia rasa seumur hidup dia. Sedangkan duit banyak. Duduk di rumah macam duduk dalam oven masak kek hangat. Tak boleh duduk.
tidak ada barakah di rumah dia. Yang dikatakan barakah ini Allah boleh bagi dalam macam-macam bentuk rupa dan Allah boleh tahan dalam macam-macam bentuk rupa. Hanya tuan tubuh yang menanggung sahaja boleh rasa macam mana tidak ada barakahnya dia. Bahkan kadang-kadang dia duduk banglo besar, dia ada kereta besar, dia tengok satu orang tua naik motor buruk. Dia tengok satu orang tua naik motor buruk duk pergi sembahyang di masjid. Dia boleh tengok muka orang tua tu. Dia tumpang ketenangan pada muka orang tua tu. Sedangkan dia sendiri tak tenang. Ada orang biasa mai jumpa saya cerita benda tu. Dia kata, ustaz, dia kata saya ni silap tang mana ustaz. Dia kata saya tak tahu. Yang kata bahagia tu macam mana saya tak tahu. Saya ada isteri, saya ada anak, tapi saya pun tak tahu saya bahagia ke tak.